Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على حي على الفلاح، حي Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dengar dengan teliti khutbah yang akan disampaikan oleh imam, dan janganlah bercakap-cakap ketika khutbah disampaikan, kerana ianya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Alhamdulillah al-ma'bud ala kulli hal. Ahmadu subhanahu ala mazidil in'am wal isbal. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sahibul mazaya wal qisal. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah wa haqqiqu li mujtama'ikum kulla hadathin karimin hatha alaihi ad-din. Ikhwani al-muslimin rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berusahalah untuk mencapai matlamat dan tujuan yang digariskan oleh Islam demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Islam seluruhnya.
Dengan usaha sedemikian, saudara-saudara akan lebih mendekati Allah Ta'ala dan mendapat rahmat serta ganjarannya. Tajuk khutbah Jumaat pada hari yang penuh kemuliaan ini menekankan soal sifat murni yang dituntut oleh Islam, iaitu memupuk sifat penyayang. Saudara sidang Jumaat yang dikasihi Allah, Islam telah menggariskan beberapa pendekatan bagi tujuan mewujudkan masyarakat Islam yang lebih harmoni dan sejahtera. Di antara kaedah yang bolehlah dianggap sebagai tiang dan pasak yang memupuk, menyubur dan mengukuhkan jalinan perhubungan yang erat di kalangan anggota masyarakat ialah sifat penyayang. Setiap orang perlu memahami kepentingan sifat penyayang dan bertanggungjawab untuk mencapai matlamat mewujudkan kestabilan dan perpaduan masyarakat Islam dan hubungan antara kaum. Di dalam era dunia yang lebih mementingkan nilai-nilai kebendaan ini, perlu sekali diimbangi dengan sifat-sifat kecaknaan dan penyayang agar manusia tidak tersasar dalam usaha mencapai cita-cita hingga boleh menyebabkan longgar atau rapuhnya prinsip-prinsip kemasyarakatan yang merupakan asas dan tunggak kewujudan manusia yang harmoni. Justru itu, kita perlu mempertahan, memupuk dan menghayati beberapa sifat dan tindakan yang boleh menyelamatkan perpaduan dan kesepakatan masyarakat dalam menempuh kehidupan yang penuh dengan cabaran dan halangan, terutama yang sengaja dicetuskan musuh-musuh Islam. Sidang Jumaat yang dimuliakan Allah, perhatikan beberapa sifat dan tindakan mulia yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang boleh menjadikan setiap umat Islam lebih bertanggungjawab terhadap keutuhan hidup bermasyarakat. Sabda baginda, "Man nafasa an mu'minin qurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu qurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarahullahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara mu'minan satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi." Rawahu Tirmizi. Maksudnya, barang siapa yang melepaskan seseorang mukmin dari kesusahan hidup di dunia, niscaya Allah akan melepaskan dirinya kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan mukmin yang sukar, niscaya Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama mana hamba itu menolong saudaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis tersebut menggariskan beberapa sifat mulia yang sangat memerlukan kekuatan iman dan jihad demi kepentingan dan kebajikan pihak lain. Kerana manusia itu biasanya lebih cenderung kepada mementingkan diri sendiri, iaitu yang disebut dalam Al-Quran sebagai asyuh. Sifat inilah yang selalunya menghalang seseorang itu daripada merasakan simpati atau membantu pihak yang di dalam kesusahan atau kesukaran. Justru bagi mengekang sifat asyuh daripada menguasai diri, seseorang itu perlu memiliki sifat-sifat seperti yang diperkata dan diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, iaitu yang pertama,
bersedia membantu seorang Islam yang berada dalam keadaan sukar, seperti anak yang kehilangan tempat bergantung kerana kematian bapa, ibu tunggal, orang kelainan upaya OKU, mangsa kezaliman atau penindasan, dan golongan fakir miskin. Tanpa bantuan oleh pihak yang berkemampuan, golongan yang dhaif ini akan terus menderita, yang mana boleh membebankan seluruh masyarakat atau mencetuskan suasana yang tidak stabil. Yang kedua, memudahkan kesukaran yang dialami oleh individu atau organisasi yang berusaha untuk memperbaiki kehidupan dan urusan kebajikan. Mereka yang terpaksa berhutang kerana desakan hidup perlu diberikan simpati, terutama oleh pihak pemberi hutang. Perlu diberi masa serta tidak mendesak atau mengancam pemiutang hingga boleh memburukkan lagi keadaan. Demikian juga NGO tertentu yang aktif membantu memajukan masyarakat tetapi tidak mempunyai dana yang cukup dan boleh membantu hasrat mulia mereka. Justru mereka perlu dibantu oleh kita semua, terutama pihak yang berkemampuan, dengan menghulurkan bantuan secukupnya. Yang ketiga, menutup dan membisu atas keaiban orang lain. Sikap ini sangat perlu dalam memupuk rasa simpati dan menghormati kepada saudara seagama. Tiada siapa yang sengaja melakukan kesalahan. Tiada siapa yang rela membiarkan dirinya ditimpa keaiban dan fitnah, menerima perbuatan seseorang yang menyebar atau mencanangkan keaiban atau kesalahannya, apatah lagi jika seseorang itu hanya menjadi mangsa fitnah dan pembohongan. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, apa yang penting dalam usaha mewujudkan masyarakat penyayang dengan setiap orang, terutama yang mempunyai keupayaan yang lebih, ialah segala sumbangan, tindakan membina yang diambil dan simpati yang diberi itu hendaklah berdasarkan keikhlasan demi menyahut seruan ilahi dan kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk memperoleh keredaannya. Tiada apa yang perlu dirisau dan dikhawatirkan dengan apa yang dikorbankan, kerana selain daripada berjaya membantu memberi keselesaan dan kesenangan kepada pihak yang menghadapi kesukaran, kita mendapat pertolongan dan ganjaran Allah di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat. Kita semua tahu dan percaya bahawa suasana di hari akhirat sangatlah sukar dan dahsyat. Tiada siapa yang boleh menyelamatkan kita selain Allah Ta'ala. Firman-Nya dalam surah Abasa ayat yang ke-33 hingga 37. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Yang bermaksud, kemudian ingatlah keadaan yang berlaku apabila datang suara jeritan yang dahsyat. Pada hari seseorang itu lari dari saudaranya dan ibunya serta bapanya dan isterinya serta anak-anaknya, kerana setiap seorang diri mereka pada hari itu ada perkara-perkara yang cukup untuk menjadikan sibuk dengan hal dirinya sahaja. Maka berdasarkan janji Allah kepada kita yang mengamalkan sifat cakna dan penyayang kepada saudara seagama yang menghadapi kesukaran, sudah pasti Allah sendiri yang akan menyelamatkannya daripada bencana, kesukaran dan
kedahsyatan yang tidak dapat digambarkan. Selain terlepas daripada malapetaka yang sangat mengerikan, seseorang yang sentiasa memelihara maruah dan nama baik sahabat atau saudara seagama di dunia, Allah akan menutup keaiban dirinya di hadapan khalayak di padang mahsyar. Apabila kesalahan dan keaiban dilindungi, dosa dihapuskan insya-Allah. Saudara sidang Jumaat yang dikasihi Allah, marilah sama-sama kita mewujudkan masyarakat Islam yang harmoni dan saling mengerti dengan mengamalkan sifat-sifat penyayang di mana sahaja kita berada, seperti bersimpati di atas penderitaan orang lain, bersedekah, berkhairat, bersangka baik dan mewujudkan komunikasi yang baik serta menjalinkan silaturahim yang kukuh. Mudah-mudahan kita mendapat berkat hidup di dunia dan rahmat Allah di akhirat. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kana dhu 'usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Dan jika orang yang berhutang itu sedang mengalami kesempitan hidup, maka berilah tempoh sehingga ia lapang hidupnya. Dan sebaliknya, jika kamu sedekahkan hutang itu kepadanya, adalah lebih baik untukmu kalau kamu mengetahui pahalanya yang besar yang akan kamu dapati kelak. Dan peliharalah dirimu dari huru-hara hari kiamat, yang padanya kamu akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian akan disempurnakan balasan tiap-tiap seorang menurut apa yang diusahakannya, sedang mereka tidak dikurangkan balasannya sedikit pun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. آمين آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول نستغفر الله العظيم ونستغفر الله العظيم. الحمد لله الواحد الأحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الفرد الصمد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وتحلوا بالخلق القويم ومروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. إخواني المسلمين حفظكم الله. Bertakwalah saudara-saudara kepada Allah dan hiasilah peribadi saudara dengan akhlak yang mulia. Galakkanlah orang ramai supaya melakukan perkara yang baik dan berkempenlah bagi mencegah kemungkaran dan maksiat. Apa yang dilakukan demi kebaikan sesama Islam itu perlu ikhlas, bukan mengharap apa-apa pujian makhluk atau untuk kemasyhuran, supaya amalan dan sumbangan itu benar-benar murni dan semata-mata kerana Allah Ta'ala. Maka hendaklah dihindari beberapa sikap
atau tujuan yang boleh mencacatkan keikhlasan itu, seperti yang pertama, mengumpat sama ada kepada saudara yang dibantu atau orang lain. Yang kedua, memberi sumbangan untuk mendapat pujian, kemasyhuran atau kemegahan. Yang ketiga, takabur dengan memandang rendah kepada penerima atau mana-mana pihak yang terlibat. Yang keempat, ujub atau mengkagumi diri kerana banyaknya kebaikan dan sumbangan. Dan yang kelima, mendengki dan mengaibkan orang yang terlibat. Yang keenam, bersikap kasar dan bengis kepada orang yang dibantu. Dan yang terakhir, yang ketujuh, bertujuan untuk mendapat kedudukan yang lebih di dunia. Marilah kita bersikap penyayang dan bersedia memberi dengan ikhlas apa yang diperlukan kepada mereka yang berada dalam kesukaran. Mudah-mudahan kita makin dekat dengan Allah dan masyarakat Islam hidup dalam suasana harmoni dan saling menyayangi. Amin. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, pada hari dan saat yang mulia seumpama ini, marilah sama-sama kita perbanyakkan bacaan selawat dan salam kehadrat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan ke atasnya dengan sepenuhnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة والقرابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بدوام العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك يا كريم مولانا الواثق بالله سلطان ميزان زين العابدين إن المرحوم سلطان محمود المكتفي بالنهشة، وأنزل الرحمة عليه وعلى سلطانه نور زاهرة سلطانه ترنجانو، واحفظ أولاده وأهله وذويه وأقاربه، واحفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المسلمين والمسلمات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ولي العهد تنكو محمد إسماعيل ابن الواثق بالله سلطان ميزان زين العابدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واجمع كلمتهم على الحق والدين ودمر الكفرة والمشركين والمنافقين أعداءك أعداء الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال رب